السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Malam ni kitab Ad-Da' wad Dawa, kita masuk pada muka surat yang ke-60. Muka surat 60, perenggan yang paling bawah. Di dalam Sahih Muslim juga daripada Anas, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dihadirkan salah seorang daripada penghuni neraka, yang mana sewaktu dia di dunia, dialah bi an'ami ahli dunya, dialah orang yang paling banyak mendapat nikmat, yang paling banyak mendapat kesenangan. Fayusbaghu fin nari sibghah, lalu dia dicelup ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dicelupkan ke dalam api neraka dengan satu kali celupan. Lepas dia kena celup dengan satu celupan, thumma yuqalu lahu, lalu ditanya kepada dia, kepada ahli neraka tadi, yang mana dia ini bi an'ami ahli dunya, orang yang masa atas dunia dialah orang yang paling banyak diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan kepada beliau, kepada orang ini? Ya bani Adam, wahai anak Adam, ataupun wahai manusia, hal ra'aita khairan qat, kamu ni pernah tak melihat satu kebaikan? Sebab di atas dunia, tuan-tuan, dia orang yang paling banyak mendapat nikmat, tapi di masa dia kena celup dalam api neraka, bukan duduk lama pun dalam neraka, celup sekali celup je dalam neraka. Tanya dekat dia, wahai anak Adam, kamu pernah tak rasa, kamu pernah tak melihat satu kebaikan?
hal marra bika na'imun qat, apakah kamu pernah rasa suatu kesenangan? Tengok tak? Pernah tengok tak kebaikan? Pernah rasa tak nikmat? Fayaqul, lalu dia kata la, dia kata tak pernah. Dia kata wallahi ya Rabb, dia kata wallahi demi Allah, tidak pernah wahai Tuhanku. Itu satu kisah berkenaan dengan orang yang dia ni ahli neraka, tapi masa atas dunia dialah orang yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza dia, di atas dunia dia orang yang paling senang, orang yang paling mewah. Tapi dia ni ahli neraka. Sekali celup, bila tanya dekat dia, dia kata dia tak pernah nampak kebaikan, tak pernah rasa kesenangan. Itu dahsyatnya neraka, tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah min zalik. Kisah yang kedua pula, dia berlawan. Bil aks. Dia kontradik dengan cerita hak mula-mula ni. Yang kedua ni, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Yang kedua ni, orang yang kedua ni dia calon penghuni syurga. Hak tadi calon penghuni neraka, hak ni penghuni syurga. Tapi dia ni satu orang yang mana orang ni dia atas dunia ni namakan apa sahaja penderitaan, sebut apa sahaja kesusahan atas dunia, dia rasa semua. Dia ni orang yang paling malang atas dunia, orang yang paling menderita atas dunia. Kita hari ni tuan-tuan, susah kita pun kita tak, bukan orang yang paling susah. Susah saya pun boleh main lagi masjid. Susah tuan-tuan boleh main lagi masjid. Boleh berjalan tanpa orang tolong pun boleh datang masjid ni. Boleh bawa kereta lagi, susah kita pun. Susah-susah kita pun ada duit lagi. Susah kita pun boleh pilih nak makan kat mana. Tapi ada orang namakan apa dia derita, apa dia kesusahan atas dunia, semua tu dia rasa. Dialah orang yang paling susah, yang paling derita sewaktu dia hidup atas dunia. Cuma bezanya orang ni, dia adalah calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Atas dunia dialah yang paling sengsara, tapi dia penghuni syurga. Lalu apa kisah dia? Fayusbaru fil jannati sibrah. Dia berlawan dengan hak tadi. Hak tadi celup dalam neraka, hak ni celup dalam syurga. Bukan suruh duduk pun, bukan bagi duduk lama pun, tak. Celup dulu, nak tunjuk syurga ni macam mana. Celup dulu dalam syurga dengan sekali celupan, sekejap. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, ya bana Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat. Tanya dekat dia, wahai anak Adam, apakah kamu ni pernah melihat kesengsaraan? Pernah tengok tak kesengsaraan? Padahal dialah masa hidup atas dunia, dialah yang paling sengsara. Soalan ni tanya dia, pernah tengok tak kesengsaraan? Kamu pernah atau tidak mengalami penderitaan? Sedangkan dialah orang yang paling derita atas dunia. Maka apa yang dia jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, dia jawab, la wallahi ya Rabb. Tak pernah tengok kesengsaraan, tak pernah rasa penderitaan. Dia kata, wallahi demi Allah, wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat.
Dia kata, demi Allah, wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan tidak pernah melihat penderitaan. Ni hadis yang kita baca malam ni tuan-tuan, yang yang terdapat dipetik daripada Sahih Muslim, dan hadis ni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Malam ni kita berkenalan dahulu dengan Anas bin Malik. Kita belajar hadis ni, kalau boleh sedikit sebanyak tu kita allocate sedikit masa untuk kita kenal perawi-perawi hadis di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Dan antara sahabat yang banyak kali kita jumpa namanya bila kita belajar hadis-hadis Nabi ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, siapa dia Anas bin Malik ni yang kita mengaji hadis dia malam ni tuan-tuan, yang kita insya-Allah dapat ambil sebersedikit manfaat, faedah daripada hadis Nabi yang dia riwayatkan. Dia ni tuan-tuan, Anas bin Malik ni merupakan antara sahabat Nabi, kalau kita nak atur sahabat-sahabat Nabi ni, hak paling lama duduk dengan Nabi, yang paling lama bersama dengan Nabi, antaranya Anas bin Malik. Sebab tu dia ni tuan-tuan, hadis daripada dia banyak. Tapi itu bukan syarat kalau duduk lama dengan Nabi maka hadis daripada dia banyak. Abu Bakar Siddiq pun orang yang banyak spend masa dengan Nabi, tapi Abu Bakar Siddiq hadis dia sangat sikit. Dia tak macam sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi antara faktor Anas bin Malik ni, dia banyak meriwayatkan hadis, puncanya sebab dia ni antara sahabat yang banyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Alfiyahnya. Dia sebut apa kita kata ranking sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kata Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, dia kata wal mukthiruna fi riwayatil athar. Dia kata para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, siapa dia? Antaranya Abu Hurairah. Kata Imam Suyuti, antara hak paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Yalihi Ibnu Umar, lepas tu Ibnu Umar. Nombor 3 Imam Suyuti sebut wa Anas bin Malik. Wal bahru kal Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anhum. Baik, itu contoh apa yang disebut oleh Imam Suyuti tentang sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia memang satu orang yang sangat lama dengan Nabi. Sebab dia mula dengan umur dia 10 tahun. Dia sudah pun berkhidmat, dia serve Nabi, dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dia cerita, dia kata lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dia kata tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Nabi dengan membawa aku. Dia cerita macam mana Ummu Sulaim bawa dia pergi jumpa dengan Nabi. Lepas tu Ummu Sulaim kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, hadza Anas." Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, anakku, seorang anak yang cerdas, dan dia bersedia untuk serve engkau wahai Rasulullah, untuk berkhidmat kepada engkau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku, kata Anas bin Malik. Baik, itu Anas bin Malik.
Baik, dan dia ni termasuk di kalangan sahabat Nabi yang memeluk Islam, yang beriman kepada risalah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia masih lagi sangat muda. Setengah sahabat Nabi masa umur dah tua, ada sahabat Nabi masa tengah dewasa. Anas bin Malik ni masa dia sangat-sangat muda. Baik, dan dia banyaklah meriwayatkan hadis, termasuk daripada Nabi sendiri, daripada Abu Bakar Siddiq, daripada Umar Khattab, Mu'adz bin Jabal, banyaklah senarai sahabat-sahabat Nabi. Dan ada juga di kalangan tabi'in, kibar tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada beliau, contohnya Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri dan sebagainya. Baik, dan dia ni tuan-tuan, bukan sahaja dia terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi dia ini disebut oleh Anas bin Sirin rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata kana Anas ahsanan nas. Dia kata Anas bin Malik ni satu orang yang paling baik semayang dia di kalangan manusia. Di kalangan manusia ni dia manusia paling baik dari segi semayang, solat dalam bab semayang. Di kalangan manusia, Anas bin Malik ni orang yang paling baik. Fis safar, sama ada ketika musafir ataupun ketika ketika bermukim. Kita kadang-kadang time kita duduk kat rumah bagus semayang, pergi masjidnya semayang elok apa semua, tapi bila time musafir main celup-celup macam tu je, main lebih kurang je. Ada orang lagu tu kan, ada orang ni dia tidak konsisten, dia tidak istiqamah dalam bab semayang dari segi kerajinan dia, khusyuk dia dan sebagainya. Tapi Anas bin Malik satu orang dalam bab semayang dia yang paling baik. Sama ada ketika dia tidak bermusafir, dia bermukim, ataupun ketika dia dalam perjalanan dia bermusafir, dia satu orang yang paling baik sembahyang dia. Dan dia ini tuan-tuan, dalam agama kita dia ada beberapa fadilah, dia ada beberapa keutamaan, kelebihan. Antaranya dia adalah seorang sahabat Nabi yang mendapat doa secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, iaitu Nabi doakan dia kan, iaitu Nabi kata, ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, serta berkatilah apapun yang engkau berikan kepadanya. Itu antara doa yang Nabi ucapkan untuk Anas bin Malik. Jadi kita boleh tiru doa-doa Nabi ni, memang kita disunnahkan. Bila kita orang minta kita doakan dia, dan antara benda yang kita boleh doakan kepada orang ni supaya orang tu diberikan harta yang banyak oleh Allah. Ini sunnah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi bila Nabi mendoakan Anas bin Malik. Jangan orang kata, oh ni engkau ni mata duitan ni, nak dunia. Tak, memang Nabi tunjukkan kepada kita bila doakan kepada Anas bin Malik, Nabi doakan Anas bin Malik, Nabi doakan supaya harta Anas bin Malik ini banyak. Allah Ta'ala bagi banyak harta kepada dia. Dan kita pun tidak salah tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita seorang ibu, kita seorang bapa, kita seorang kawan, kita tengok ahli keluarga kita, anak kita dan sebagainya, jiran dan lain-lain. Apatah lagi dalam keadaan dia susah, kita doakan kepada Allah supaya dia diberikan harta yang banyak oleh Allah Ta'ala. Kita hidup atas dunia ni, kita tak mau tengok ahli keluarga kita ataupun orang yang kita kenal berada dalam kesusahan. Kita tak mau. Minta supaya dia diberi rezeki anak yang ramai dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ni juga tuan-tuan, antara kelebihan dia iaitu dia menyimpan rahsia yang diberikan oleh, yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam Sahih Muslim diceritakan bagaimana ibu dia sendiri, Ummu Sulaim, tanya dia, tapi dia tak bagi tahu
Sebab itu adalah amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nak cerita kelebihan dia tuan-tuan, bila dia meninggal dunia, dia mati tuan-tuan di Basrah. Ulama kata usia dia lebih kurang dalam 90-91 tahun. Dia meninggal di Basrah, Iraq. Mu'arrik al-Ajli kata hari masa dia mati, masa Anas bin Malik mati ni, dia kata zahabal yaum, hari ni dah pergi dah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Nak tunjuk bagaimana kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Ini kehebatan dia. Hadis yang kita belajar malam ni tuan-tuan, perawi dia tu dia, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat yang diceritakan oleh para ulama yang kita cerita tadi, tuan-tuan sekalian. Baik, hadis yang kita baca ni tuan-tuan, hadis Anas bin Malik ni, dia cerita berkenaan dengan beberapa perkara. Satu, menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Dia punya dahsyat tu tuan-tuan, walaupun celup sekali je manusia yang dicelup dengan api neraka, dia senang macam mana hebat sekalipun atas dunia, dia dapat nikmat yang bagaimana besar sekalipun atas dunia, tapi once dia kena celup dalam api neraka, dia takkan ingat dah segala kesenangan dia atas dunia. Itu punya dahsyatnya api neraka Allah. Satu. Yang kedua, hadis yang kita baca tadi tuan-tuan menceritakan tentang hebatnya nikmat syurga Allah. Dia punya hebatnya nikmat syurga Allah ni sampai tahap dibawakan orang yang paling derita di atas dunia, orang yang paling banyak mengalami kesusahan di atas dunia, belum lagi diberikan dia tempat tinggal dalam syurga, hanya dicelup sekejap dalam syurga, dia akan lupa segala derita yang dia alami sewaktu di atas dunia. Itu betapa nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis yang kita baca tadi tuan-tuan menunjukkan kepada kita derita dan nikmat yang ada di atas dunia ini, sifat dia hanya sementara. Sama ada nikmat ataupun nikmah, bala bencana, kesusahan dan sebagainya, semua itu sementara. Bukti sementara itu ialah kerana bila di hari akhirat, bila kita mendapat syurga, kita akan kata kita tak pernah merasai penderitaan. Boleh lupa sekelip mata, tuan-tuan sekalian. Itu contoh kan, apa yang boleh kita pelajari daripada hadis yang kita baca tadi. Sidang hadirin mukminin, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ciptakan kepada manusia ni, dia kata thumma khalaqa lil jannah min dhurriyyatihi ahla fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhuna wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla. Imam Muzani rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Dia kata Allah kemudiannya menciptakan penghuni syurga di kalangan manusia
dan orang itu adalah para pelaku amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dan Allah Ta'ala kemudian menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam alaihissalam. Dan Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diperintahkan, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah, dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal keadaan itu terhalang dari mendapat petunjuk Allah. Mereka beramal dengan amalan perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Cerita dia mudah, tuan-tuan. Kalau kita mengaji dulu, kita ingat, saya pernah sebut dalam kuliah, antara benda yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tentang jati diri. Saya pernah cerita dalam kuliah, bila Nabi hijrah ke Madinah, ada banyak contoh yang Nabi tunjuk kepada kita supaya kita ada self-esteem, supaya kita ada self-confidence, supaya kita ada jati diri, supaya kita ada pribadi Muslim, supaya kita berbeza dengan orang Yahudi ataupun dengan musuh Allah. Contoh, bila Nabi migrate, hijrah ke Madinah, tengok orang Yahudi, dia sambut meraihkan kemenangan Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa hari Ashura. Nabi pun kata kita sambut, tapi kita berbeza dengan mereka. Tetap dibezakan dengan mereka. Sebab itu disunnahkan kepada kita puasa Tasu'a, kemudian Ashura. Itu contoh mudah menunjukkan bagaimana kita diajar untuk berbeza dengan mereka. Samalah juga orang Yahudi menjadikan anjing sebagai pet. Orang kafir menjadikan anjing sebagai binatang pemeliharaan. Maka bila Nabi sampai di Madinah, Nabi perintahkan kepada para sahabat, kepada orang mukmin, supaya tidak menjadikan anjing sebagai binatang peliharaan dalam rumah, binatang kesayangan, tapi tetap dimanfaatkan anjing sebagai penjaga keselamatan, sebagai pemandu orang yang buta dan sebagainya, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai binatang kesayangan, sebagai pet. Itu contoh. Kita hari ini, tuan-tuan, contohnya Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bila orang tanya kepada dia, benarkah kita disunnahkan untuk menyimpan rambut yang panjang kerana itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Al-Imam Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala? Dia kata rambut panjang ataupun pendek, dia kata kita kena tengok kepada keadaan masyarakat kita. Kalau kita dengan berpakaian seperti itu, berambut seperti itu, cara kita, orang tengok kita, orang nampak kita, dia ni orang baik, maka itu sunnah. Tapi bila kita berpakaian, gaya kita, style kita, bila orang tengok kita, ni mungkin orang jahat, maka itu bukan perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bagaimana Nabi ataupun para ulama mengajar kepada kita bahawa antara perkara yang disunnahkan oleh Nabi kepada kita ialah physical appearance kita. Mesti menggambarkan siapa sebenarnya kita. Apakah kita seorang mukmin, maka fizikal kita mesti menunjukkan kita ni selari sebagaimana iman yang ada dalam hati kita. Ini adalah perkara yang boleh kita manfaatkan. Maka manusia, tuan-tuan, dia beramal mengikut apa yang nanti dia akan dapat. Sama ada dia beramal dengan amalan penduduk syurga atau dia beramal dengan amalan penduduk api neraka,
Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tengok atas dunia, tuan-tuan, kita tengok atas dunia hari ini, kita tengok senarai orang yang paling kaya dalam dunia, orang yang paling banyak harta. Kita duk tengok senarai itu, kita tengok yang paling atas, nampaknya orang bukan Islam. Contoh, saya duk Google tadi, duk tengok Bernard Arnault sebagai contoh, kan? Dia telah berjaya mengatasi Elon Musk yang merupakan CEO Tesla dan Twitter sebagai orang yang paling kaya atas dunia. Dia saling kejar mengejar antara satu sama lain. Baik, contoh tuan-tuan sekalian, kekayaan Musk, dia ada berapa harta dia? Dia ada USD 176 bilion. Tuan-tuan cuba boleh bayang, satu orang dia ada harta kekayaan dia 176 bilion, bukan million, bukan juta, tapi ribu juta. 176 ribu juta. Ini orang yang paling kaya. Banyaklah senarai dia tunjuk macam mana dia boleh kaya dan sebagainya. Kemudian dia tunjuk Bill Gates, Allison, banyaklah kekayaan orang ni, 116 bilion, 114 bilion, semua ni ratus bilion semua ni tuan-tuan. Ratus bilion. Tapi pernah dalam satu program, pemberita satu majalah ni, dia interview orang yang famous, orang yang terkenal dan banyak harta. Banyaklah kategori-kategori dia. Supermodelnya, orang yang cantiknya, tapi yang kaya, dia interview. Satu orang ni tuan-tuan, bila dia diinterview oleh pemberita, dengan kecantikan dia, kemasyhuran dia, saya tak perlu sebut nama lah, nanti tuan-tuan Google gambar perempuan tu pula, gambar seksi lah, kita tak perlu sebut nama. Dia ni memang seorang model yang terkenal dengan cantik. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, gambar seksi lah, kita nak sebut pun malu lah, dengan kayanya. Tapi dalam satu program dia ditemu duga, diinterview, apakah dia dapat mengecapi kebahagiaan. Tuan-tuan tahu apa dia jawab? Dia kata dia rasa dia tidak bahagia. Dia rasa dia tidak bahagia. Jadi pemberita tanya, kenapa tidak bahagia sedangkan engkau antara orang yang paling cantik dalam dunia? Segala baju yang baru, fashion yang terbaru, engkau lah yang duk bawa, duk tunjuk, ambil gambar, tunjuk kepada manusia. Dengan harta yang kau ada, dengan populariti yang kau ada, engkau pergi ke mana semua orang kenal engkau. Dia kata, ya betul. Dia kata dari segi kecantikan dia ada, dari segi kemasyhuran dia ada, dari sudut harta yang banyak. Tapi dia kata dia kehilangan kawan, dia tak ada masa untuk berkawan, dia jadual dia sangat ketat dan sebagainya. Jadi dia rasa satu tekanan dalam hidup dia. Ini contoh tuan-tuan sekalian, kebahagiaan ni satu benda yang berbeza daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Dia tak sama. Dia tak sama. Sehingga kan di kalangan pakar perubatan, mereka menyenaraikan kenapa manusia ni walaupun dia kaya tapi dia tak rasa gembira. Walaupun dia seorang yang terkenal tapi dia masih ada kekosongan dalam diri dia. Walaupun jawatan dia tinggi tapi dia rasa sepi. Kenapa benda ni berlaku?
Maka antara yang disenaraikan oleh pakar-pakar perubatan dalam bidang ini, mereka senaraikan 10-11 faktor kenapa benda ni berlaku. Antaranya ialah kenapa kita ni ada benda yang kita rasa tidak puas dalam hidup, kita rasa tidak bahagia. Sebab yang pertama, manusia ni lupa. Dia lupa apa? Manusia ni lupa sebenarnya pangkat, kekayaan, status hubungan kita ni, suami siapa, isteri siapa, dan career kita, profession kita, dia sebenarnya tidak menentukan value sebenar, nilai sebenar diri kita ini. Tidak. Sebab tu kita pernah tengok ada orang yang pangkat tinggi dengan kaya dan sebab dia bunuh diri. Kalau kita mungkin akan kata, kalau aku ada duit 10 juta dalam bank malam ni aku bahagia. Tak. Jaminan duit 10 juta dalam bank tidak memberi jaminan kita akan bahagia. Kita kena tentukan nilai diri kita. Diri kita ni ada nilai ataupun tidak. Contoh tuan-tuan, ada orang sebab dia nak jawatan tertentu, pekerjaan tertentu, dia sanggup buka tudung. Sebab apa dia nak jawatan itu? Maka mana nilai dia? Nilai kita sebagai hamba Allah berada kepada sejauh mana kita jaga diri kita, takwa kita kepada Allah. Prinsip kita, orang offer satu jawatan, kalau jawatan itu menyebabkan kita perlu sacrifice hukum hakam agama, kita tolak. Itu nilai kita yang sebenar. Kita tidak meletakkan diri kita pada nilai yang sangat murah sehingga mengorbankan pegangan agama. Orang yang tahu nilai diri dia, orang itulah yang akan mencapai kebahagiaan, yang dapat kesenangan, sakinah yang hakiki. Tapi jenis orang yang sanggup gadaikan agama dia untuk harta, untuk pangkat, untuk kemasyhuran, maka orang ni akhirnya dia akan terkorban dengan sebab tamaknya dia kepada dunia. Satu. Yang kedua, kenapa manusia tidak bahagia? Nombor dua, kerana manusia ni dia selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Bila dia sentiasa membandingkan diri dia dengan orang lain, maka sampai bila-bila dia takkan puas hati. Sebab bila kita banding diri kita dengan orang lain, hari ini kita banding dengan si A, esok kita akan banding dengan si B, lusa kita akan banding dengan si C. Sampai bila kita nak berhenti? Mana titik, mana noktah dia? Tak ada. Infinity, takkan habis sehingga kita mati. Maka jangan banding. Orang tu rumah dia besar, pasal apa aku tak mampu nak rumah besar macam kawan tu. Orang tu boleh bawa kereta jenama tertentu, aku ni pasal apa duk bawa Pro 2. Masa saya sebut Pro 2 marah. Syarikat Pro 2 pula. Kan? Kenapa? Kita duk selalu banding. Kenapa orang tu boleh pangkat tinggi, aku duk kat bawah lagi? Selalu banding. Maka bila kita selalu banding, tuan-tuan, kita tak akan bahagia. Yang ketiga, kenapa kita tidak bahagia? Kerana kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka pakar dalam bidang ini mencadangkan supaya kita belajar untuk berhenti, tenung, renung, muhasabah diri kita dan cuba senaraikan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Belajar untuk jadi orang yang thankful, gratitude, belajar menghargai, belajar bersyukur dan berterima kasih. Yang keempat, perangai manusia ni tuan-tuan, dia ada satu perangai. Dia hanya gembira kalau benda yang dia impikan itu menjadi kenyataan. Kalau benda yang dia impikan, yang dia cita-citakan itu tidak menjadi kenyataan, dia tidak gembira. Ini akan merosakkan diri dia. Kita kena reserve sedikit. Kalau tak capai benda yang kita mahu sekalipun, kita kena ada juga rasa gembira.
walaupun tidak capai sepenuhnya apa yang kita inginkan. Jangan kita tentukan bahawa kalau aku dapat benda ni baru aku gembira, selagi aku tak dapat benda ni aku takkan gembira. Tak boleh. Kita kena gembira cara kita. Kita kena gembira cara kita. Barulah kita ini mudah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kenapa kita ni tuan-tuan tidak pernah puas dalam hidup? Kerana perasaan dendam, benci kepada orang lain. Tengok orang lain lebih, kita dendam, benci kepada orang tu. Kita tak suka dengar orang lain lebih daripada kita. Kemudian, kenapa kita masih tidak berpuas hati? Kerana kita masih terbayang-bayang dengan kisah yang lampau. Bila terbayang dengan kisah yang lampau, masih teringat orang tu buat benda ni dekat kita, adik kita buat macam ni kat kita, isteri kita, suami kita hari tu buat macam ni dekat kita, hari tu pak menakan kita buat macam ni kat kita, pak mentua, mak mentua layan kita macam ni, macam ni, macam ni. Selagi itu berada menghantui fikiran kita, selama-lamanya kita takkan bahagia. Jadi jangan kita mengikat diri kita dengan kenangan yang lalu. Selain daripada itu tuan-tuan, kenapa kita tidak puas hati dan kita tidak bahagia? Kerana sebenarnya kita tidak sihat. Kita selalu sedih, selalu rasa tertekan, selalu tidak happy. Pasal apa? Tidur tak cukup. Kita bukan seorang yang aktif, seorang yang sentiasa bermalas-malasan, menyebabkan tubuh kita tu sendiri tidak sihat. Maka dengan sebab itulah kita berada dalam keadaan sentiasa sedih, ketertekan dan sebagainya. Selain daripada itu, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Kita ni tuan-tuan bergantung kepada siapa yang kita duk berkawan. Grup WhatsApp mana yang kita join. Kalau tuan-tuan duk berkawan dengan kawan yang jenis toksik, grup WhatsApp yang toksik, maka kita takkan bahagia. Tuan-tuan tengok grup WhatsApp, kata teruk-teruk. Tak peduli, kawan pun kawan lah, dia kata juga dengan perkataan yang tidak sewajarnya. Maka kita tak akan bahagia kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang negatif. Maka benda-benda macam ni kita kena belajar, tuan-tuan sekalian, supaya kita tidak terperangkap dengan keadaan yang kemudiannya kita ini merasakan kita tidak bahagia hidup di atas dunia ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sewaktu dia mentafsirkan ayat surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila Ibnu Abbas dia ulas tentang ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khair, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Apa kata Ibnu Abbas? Dia kata ayat ni, kami uji kamu dengan kesusahan dan kesenangan, dengan kesihatan dan sakit, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan dengan halal dan haram. Semuanya adalah ujian. Semua tu ujian. Kita tengok ada satu orang ni kaya raya, jam mahal, baju yang dia pakai smart, ada brand. Kita pun sembang dengan dia, tanya dia kerja apa-apa semua. Dia pun dia ceritalah macam mana dia ni duk terlibat dengan trading apa ni, forex dan sebagainya. Azan.
Sedang hadir mukminin, kita habiskan sedikit saja berkenaan dengan nikmat dunia yang sementara ini. Apa yang diulas, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala menguji kita bila sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, yang hidup ni akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah ataupun cubaan, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Maka Ibnu Abbas bila dia tafsir ayat ni, dia kata apa? Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kesenangan, sehat, sakit, kaya, miskin, halal, haram, semua tu ujian Allah. Jadi saya teringat tuan-tuan, kadang-kadang kita ni jumpa kawan kita pergi rumah saudara dan sebagainya, pakai smart, bawa kereta mahal. Nanti saudara-saudara kita, sepupu sepapat semua ni, jiran akan tanya hang kerja apa-apa. Kita pun ceritalah. Kita kadang-kadang kita kagum dengan orang. Kita kagum dengan orang tu. Mungkin kita kagum dengan orang tu sebab cara dia present diri dia, pakaian dia, style dia. Kadang-kadang kita kagum dengan orang tu sebab kenderaan yang dia pandu. Kadang-kadang kita kagum dengan orang tu dengan sebab rumah yang dia diami. Saya pernah tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan ada kawan macam ni ke ataupun tidak. Saya pernah ada kawan, saya pergi rumah dia. Dia ni memang orang kaya. Bila saya sampai rumah dia, dia kata kat saya, dia turun tangga, saya ingat lagi, dia turun tangga daripada bilik dia tu, dia sambut saya, dia ruang tamu. Oh, dia kata minta maaf, dia kata mai rumah dia ni, dia kata sebab rumah dia ni kecil, dia kata rumah dia besar ada dekat tempat lain. Dia punya cerita rumah dia besar tempat lain. Apa tujuan? Sedangkan rumah saya pergi, rumah dia tu rumah dah besar dah tuan. Rumah 3 tingkat. Dah luas dah rumah tu, tapi bila dia nak sambut kita, dia kata minta maaf lah rumah ni kecil. Dia kata rumah dia ada satu lagi besar lagi. Jadi kita tak tahulah niat dia apa, kita tak tahu. Cuma saya rasa pelik lah dengan orang macam tu. Tapi kita kagum lah tengok dengan pipe-nya, dengan singkinya, bersalut dengan color emas, cawan pinggannya, gaya orang yang begitu mewah, kita kagum. Tapi bila kita kagum ni tuan-tuan, yang ni yang kata ujian. Kadang-kadang bila kita kagum ni, kita akan tanya dia kerja apa, macam mana dia boleh kaya, macam mana dia boleh beli rumah yang macam ni, macam mana dia boleh bawa kereta yang macam ni. Maka saya nak bagi satu contoh. Ada kawan kami tuan-tuan, dia kata dia buat forex trading. Tuan-tuan, forex ni, trading ni, setakat hari ni, saya dah sebut beberapa kali dalam kuliah, setakat hari ni dan setakat ilmu yang ada pada saya, tidak ada mana-mana otoriti fatwa dalam dunia yang kata benda tu harus atau halal. Tak ada. Semua otoriti fatwa kata haram. Tapi kadang-kadang kita ni sebab kita nak kaya, kadang-kadang kita aim, aku nanti bila umur 50 aku tak mau kerja dah, nak pencen. Bila pencen, kereta dah bayar semua, rumah dah bayar semua, ada rumah dekat kampung, rumah pencen. Kita dah set kita punya target, tapi kita lupa target yang kita nak capai itu, kita tidak peduli halal atau haram. Ini ujian. Itu yang Ibnu Abbas kata, ayat itu menunjukkan ujian Allah. Susah, senang, sehat, sakit pun ujian. Macam saya cerita hari itu,
Ada orang sakit, dia nak sembuh, dia tak kira cara sembuh macam mana, dia tak peduli, yang penting dia nak sembuh. Maka dia pergi jumpa dengan tu pemusiam mana, entah buat benda khurafat, benda yang pelik-pelik dia sanggup buat. Pasal apa? Dia sakit. Ini ujian Allah. Bila kita sakit, usahakan dengan cara yang betul. Bukannya kita pergi percaya dengan benda-benda karut, khurafat, ritual yang entah apa-apa. Sebab ini semua ujian Allah. Sejauh mana kita takwa kepada Allah. Banyaklah kan. Kata Imam Ibn Qayyim, dunia ni diibaratkan macam bayang-bayang. Kata Imam Ibn Qayyim, kita hambat dia, Imam Ibn Qayyim kata, kita hambat dia, kita takkan dapat. Bayang-bayang kita nak hambat macam mana? Maka dia kata, kalau engkau balikkan tubuh engkau, maka bayang-bayang itulah yang akan mengikut engkau. Itu perbandingan yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim. Maknanya dunia ni diibaratkan macam bayang-bayang. Kita hambat dia sampai bila-bila kita takkan dapat dia. Kita rasa kita dapat, dah nak hak lebih banyak lagi. Tak pernah puas dengan apa yang ada. Maka cita-cita dunia kita takkan tamat, sentiasa ada. Tapi kalau kita berpaling daripadanya, dunia ini dia macam bayang-bayang. Kita pergi kat mana-mana pun bayang-bayang akan follow kita. Dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Dan kata Hasan al-Basri, dia kata, bila kita cinta benda-benda dunia dan dia masuk dalam hati kita, maka yang dibimbangi akhirat tu akan keluar. Hati kita ni, dia macam orang selalu buat perbandingan. Ada benda dalam ni, air dengan minyak tak bercampur, kita masukkan, maka dia akan keluar. Itu perbandingan yang mudah. Maka dunia dengan akhirat dia tak boleh bercampur. Bila hati kita, tuan-tuan, tertawan dengan dunia, hati kita dipenuhi dengan dunia, maka tidak ada tempat akhirat dalam hati kita. Akhirat akan keluar daripada hati kita. Maka Al-Hasan al-Basri kata, dengan sebab itu berhati-hatilah dengan godaan dunia, kerana tidak ada seorang pun hamba yang membuka satu pintu dunia ini tanpa tertutupnya beberapa pintu akhirat. Dia nak cerita benda yang biasa berlaku. Bila kita mulai buka hati kita ini untuk tertawan dengan dunia, maka akan tertutuplah pintu-pintu akhirat dalam hati kita. Maka sidang hadirin mukminin, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada malam ini ialah nikmat dunia ini dia bersifat sementara. Bagi sesiapa yang susah, yang mengalami pelbagai ujian yang menyebabkan dia sedih, yang dia derita di atas dunia, hendaklah dia bayangkan tentang syurga yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Dan kita setakat ini tak pernahlah menjadi orang yang paling derita di atas dunia, walaupun kita rasa kita terlalu menderita. Tetapi kalaulah orang yang paling derita pun boleh lupa segala penderitaannya kerana hanya satu celupan dalam syurga, cuba bayangkan apabila kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga yang menjadi tempat tinggal kita, insya-Allah. آمين يا رب العالمين والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك